Terima kasih Tuan yang Ketua. Saya memerhatikan yang RMK 12 ini mengambil kira berbagai masalah dan cabaran ekonomi dan sosial yang perlu diperbetulkan sekiranya kita mahu Malaysia maju ke hadapan daripada sebuah negara berpendapatan sederhana ke negara berpendapatan tinggi. Tetapi pada masa yang sama saya ingin memberikan amaran bahawa semua rancangan dan cita-cita ini tidak akan berjaya sama sekali tanpa reformasi institusi dan dasar-dasar yang progresif. Kita tidak dapat menafikan yang negara kita sedang berhadapan dengan peningkatan masalah rasuah, politik wang, kronisme, rasisme, penyalahgunaan kuasa, jurang pendapatan yang semakin meluas dan berbagai lagi masalah terlalu banyak untuk saya sebutkan semua di sini. Masalah-masalah yang menjadi seumpama barah dalam masyarakat kita, menghalang usaha untuk kita membangunkan Malaysia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Perkara ini tidak boleh dibiarkan untuk menjadi lebih buruk. Jika tidak, RMK 12 ini hanya akan menjadi satu lagi rancangan 5 tahun yang hanya memberikan kekecewaan dan kegagalan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri sepatutnya perlu memimpin dan menunjukkan contoh tauladan yang terbaik. Namun, pembaziran dana kerajaan seperti yang ditunjukkan dalam kes pengubahsuaian Seri Perdana yang memakan belanja sebanyak 38.5 juta ringgit yang didedahkan baru-baru ini adalah satu perkara yang amat mengecewakan. Seri Perdana kini adalah menjadi bukan sahaja residence ataupun kediaman rasmi Perdana Menteri, tetapi lebih-lebih lagi ia sudah menjadi satu lambang pembaziran dan keborosan. Mengenai slogan Perdana Menteri, Keluarga Malaysia, negara kita merupakan satu nafas baru, tetapi kita tidak boleh semata-mata mengejar kemakmuran ekonomi. Apa yang lebih penting pada masa yang sama adalah keamanan dan keharmonian. Keberbagian masyarakat majmuk di Malaysia inilah yang membuatkan negara kita hebat. Oleh itu, semua dasar dan tindak tanduk kerajaan perlulah selari dengan semangat keluarga Malaysia ini. Kita juga perlu pastikan bahawa slogan ini tidak mempunyai apa-apa agenda yang tersembunyi. Seperti mana slogan Satu Malaysia yang digunakan oleh seorang mantan Perdana Menteri untuk menjarah hasil negara. Kita tidak boleh izinkan berulangnya kejadian di mana kita harapkan pagar yang makan padi. Tuan Ketua, pandemik COVID-19 telah menyebabkan gangguan besar terhadap rantaian bekalan makanan di seluruh dunia yang mendedahkan negara kita kepada risiko terhadap sekuriti makanan di negara kita yang bergantung kepada import ini. Malaysia sebelum ini berada di tempat ke-28 daripada 113 buah negara pada tahun 2019 yang dinilai dalam indeks keselamatan bekalan makanan global pada tahun 2019. Satu lonjakan yang disignifikankan daripada tempat ke-44 pada tahun 2018. Perkara ini hanya mampu berlaku kerana penambahbaikan pentadbiran dan dasar-dasar sekuriti makanan yang dilaksanakan di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Malangnya kedudukan negara kita terus merundum ke tempat ke-43 dalam tahun 2020 selepas mandat Pakatan Harapan dirampas. Sudah tiba masanya untuk kita menilai semula secara holistik dasar sekuriti makanan negara kita. Pada tahun 2013, Tuan Ketua, nilai perbelanjaan import makanan negara kita berada pada paras 38.8 bilion ringgit. 7 tahun kemudian, pada tahun 2020, nilai ini telah meningkat sekadar mendadak, iaitu kenaikan 43% kepada 55.5 bilion ringgit. Bagaimanakah sebuah kerajaan yang mempunyai rekod yang tidak baik dalam mentadbir sektor pembuatan makanan dapat meyakinkan rakyat bahawa apabila kita berhadapan dengan kejutan bekalan atau dengan izin supply side shock di masa hadapan, kita dapat jamin makanan kita akan memastikan terdapat cukup makanan untuk satu-satu tempoh masa yang cukup panjang. Dalam keadaan kecemasan seperti yang berlaku dengan sekatan pergerakan di seluruh dunia akibat COVID-19,
kita perlu bersedia dan mempunyai rancangan tindakan bagi membolehkan mengambil tindakan pantas terhadap apa-apa krisis yang akan datang yang mungkin akan menggugat sekuriti makanan dalam negara. Tuan Yang Dipertua, sebagai sebuah negara yang amat bergantung kepada import barangan makanan, sudah tiba masanya untuk kita memastikan yang kita mempunyai simpanan bekalan makanan asas atau food reserve untuk menjamin sekuriti makanan dalam negara kita. Dan dalam soal ini, saya minta Yang Berhormat Perdana Menteri yang mengetuai jawatan kuasa Kabinet mengenai dasar sekuriti makanan untuk melaporkan kepada Dewan ini apakah nasib jawatan kuasa yang ditubuhkan sebelum ini. Adakah dasar sudah dirangka? Apakah hala tuju dan strategi yang digunakan dalam dasar ini dan sama ada dasar ini mempertimbangkan untuk rancangan mewujudkan plan reserve makanan negara. Saya bangkitkan persoalan ini kerana semasa kemuncak tindak balas terhadap penularan COVID-19 dalam negara sebelum ini terdapat kesan meluas dan kebimbangan dalam kalangan rakyat mengenai bekalan makanan dalam negara buat masa sekarang dan di masa hadapan. Pandemik ini patutnya menjadi satu peringatan kepada kita semua untuk menambah baik keselamatan sistem bekalan makanan kita. Masa pun tidak mencukupi untuk saya membangkitkan perkara yang lain. Baiklah, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya Yang Berhormat